Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, untuk kelas pendidikan sains dan alam sekitar minggu ni, kita masih dalam topik yang sama iaitu topik haiwan. Okey, standard kandungan, standard pembelajaran haiwan dan kepentingannya. Okey, jadi minggu ni kita nak tengok mengenai memelihara haiwan. Okey, jadi hari ni kita nak tengok mengenai memelihara haiwan. Okey, sebelum kita nak teruskan pembelajaran hari ni, cikgu nak tanya kamu, apakah gambar yang kamu lihat pada skrin sekarang? Okey, betul. Gambar yang ada dekat skrin ni, yang pertama ni ialah gambar arnab. Yang kedua ialah gambar anjing. Dan yang ketiga ni adalah gambar kucing. Okey, cikgu nak tanya kamu, semua gambar yang cikgu letak kat sini ni sebenarnya gambar apa ni? Betul, gambar haiwan peliharaan. Okey, sebelum memelihara haiwan, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan atau perlu diambil kira oleh bakal pemelihara untuk memelihara haiwan. Okey, jadi faktor memelihara haiwan peliharaan. Okey, yang pertama kita ada tujuan pemeliharaan. Yang kedua, tabiat semula jadi haiwan peliharaan. Yang ketiga, kos. Yang keempat, ruang. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, gaya hidup bakal pemelihara. Okey, kita tengok pada faktor yang pertama iaitu tujuan pemeliharaan. Okey, biasanya haiwan peliharaan ni dipelihara untuk dijadikan teman kepada manusia. Sebagai contoh, haiwan yang selalu dijadikan teman kepada manusia ialah kucing, anjing, arnab, banyak lagi sebenarnya. Tapi yang tu yang selalu orang pelihara. Okey. Yang kedua, pertandingan atau pertunjukan. Okey, haiwan yang selalu dijadikan pertandingan atau pertunjukan ni ialah kuda. Kuda kita akan jadikan sebagai pertandingan lumba kuda. Okey, selain tu kita ada kucing. Kucing selalunya kita akan buat pertunjukan. Okey, seterusnya berkhidmat kepada tuannya. Okey, berkhidmat kepada tuannya ni kita selalu tengok haiwan yang selalu berkhidmat kepada tuan dia ialah anjing. Anjing ni Okey, faktor memelihara haiwan peliharaan yang kedua iaitu tabiat semula jadi haiwan peliharaan. Okey, haiwan peliharaan ni sebenarnya haiwan peliharaan ni sebenarnya ada tabiat semula jadi mereka sendiri. Contoh dia, kucing. Kucing mempunyai sifat manja. Kemudian licik. Licik kita tahu burung. Contohnya burung. Burung dia ada sifat licik dia sendiri. Kemudian mencakar. Mencakar ni kucing lah selalunya. Kemudian pemangsa. Pemangsa juga kalau yang selalu kita boleh tengok ialah sifat kucing. Sifat pemangsa dia akan menangkap tikus,
Okey, untuk faktor yang ketiga iaitu faktor kos. Okey, kos ni terbahagi kepada 3 iaitu kos bahan, kos upah dan kemudian kos penyelenggaraan. Okey, kos bahan ni apa? Okey, kos bahan ni ialah kos bahan makanan. Maksudnya makanan haiwan peliharaan kita tu lah. Kalau kucing, dia makan ikan, dia makan makanan basah, makanan kering, whiskas yang kita tahu tu kan. Kemudian dan ubat-ubatan haiwan. Kalau ubat-ubatan ni contoh kalau macam kucing, kucing ni memerlukan vaksin. Okey, faktor yang seterusnya iaitu gaya hidup bakal pemelihara. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Yang kedua, pekerjaan. Kemudian yang ketiga, budaya. Okey, jadi faktor yang terakhir iaitu faktor ruang. Okey, faktor ruang ni Okey, jadi kamu semua dah tahu 5 faktor memelihara haiwan peliharaan. Yang pertama, tujuan pemeliharaan. Yang kedua, tabiat semula jadi haiwan peliharaan. Kemudian faktor kos, faktor gaya hidup bakal pemelihara dan yang terakhir iaitu faktor yang kelima, faktor ruang.